Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shalli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafil muslimin masyarakat Rasulullah sallallahu al-Fatiha. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukurlah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali dalam majlis ini. Mudah-mudahan masalah kita yang Allah yang tidak dilewati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke surat yang ketiga, barisan yang kedua, 4, 6, 8, 11 daripada ke bawah ke atas. Muka surat 11 daripada bawah ke atas. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan melengkapi agama itu atas 3 perkara, yaitu Islam dan iman dan ihsan. Barang Islam itu mengikut dan menerima oleh zahir seseorang akan barang yang mendatangkan dengan dia dengan barang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segala barang yang diketahuikan daripada agama dengan darurah, artinya dengan ketiadaan fikir dan bicara, seperti 2 kalimah syahadah, sembahyang, dan dikehendaki dengan mengikut dan menerima itu, mengaku lidah dengan barang yang tersebut itu, tiada menolakkan dia, dan jika tiada diamalkan dia sekalipun, seperti meninggal ia akan sembahyang dan umpamanya selama-lamanya. Baik. Jadi seperti mana kita dah tahu bahawa tentang agama dan tanda-tandanya agama. Jadi musannif pun masuk sedikit demi sedikit membicara nak masuk tajuk ni. Kata musannif, melengkapi agama itu atas 3 perkara. Maknanya agama, terkandung di dalam agama adalah 3. Bila sebut agama, terkandung di dalamnya ada 3. Yang pertama Islam, dan yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Kata mudah, Islam adalah fiqh, iman adalah tauhid, dan yang ihsan adalah tasawuf. 3 ni adalah semuanya dikatakan agama. Jadi
Jadi kalau kita tinggalkan salah satu daripadanya, maka tak dinamakan seorang itu beragama. Kalau dia Islam saja, iman tak ada, tak beragama juga. Kalau dia ada Islam, ada iman saja, Islam tak ada pun tak agama juga. Kalau ada dua je, Islam ada, iman ihsan tak ada, maka tak sempurna agamanya. Tak. Berarti kesemuanya kena ada. Sebab itulah seperti mana dalam hadis Nabi Jibril datang berjumpa Nabi, tanya tentang apa dia Islam, apa dia iman, apa dia ihsan. Tanya tiga-tiga, bukannya tanya dua je kan. Baik, itu kena faham. Maknanya bila sebut agama, terkandung di dalamnya ada tiga perkara. Yang pertama Islam, iman dan ihsan. Jadi musnah nak hurailah apa dia. Islam tu apa? Islam tu semayang je. Ada Islam ni bukan semayang saja ya. Kena ingat baik. Bermula Islam itu ta'rif. Ini pengenalan dia. Biar kita kenal apa dia ta'rif Islam, apa dia pengenalan dia, macam mana kita tahu Islam itu adalah mengikut dan menerima oleh zahir seseorang akan barang yang mendatangkan dengan dia dengan barang itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam itu adalah menerima, adapun mengikut oleh zahir dia, zahir lahir ni akan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada segala barang yang diketahuikan daripada agama dengan darurah. Maknanya agama lah tu, bukan dunia dak. Seperti artinya dengan kajian fikir dan bicara. Maknanya dia terima, dia ikut zahir dia akan yang apa yang dibawa oleh Nabi daripada agama dengan tidak fikir dan bahas ataupun selidik. Seperti dua kalimah syahadat, sembahyang, zakat, haji, puasa, dan lain-lainnya. Semua itu apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang diberitahu oleh Nabi, semuanya dia percaya. Dia mengikut, dia buat. Itu namanya Islam. Dan dikehendaki dengan mengikut dan menerima itu mengaku lidah dengan barang yang tersebut itu. Mana? Barang yang didatangkan oleh Nabi itu. Barang yang tersebut, yang barang yang dibawa oleh Nabi itu, semua tu dia ngaku dengan lidah dia. Dan tiada menolakkan dia kan barang yang tersebut tu. Dia tak tolak sama sekali. Dia ngaku bahawa benda tu sebenar, bahawa benda tu wajib. Contoh sembahyang, puasa, zakat, haji dan lain-lainnya. Jika tiada diamalkan dia kan barang yang tersebut tu sekalipun, walaupun dia tak beramal seumur hidup dia kan, seperti mana meninggal ia akan sembahyang dan umpamanya puasa ke haji ke, ya tak? Selama-lama dia tak pernah, seumur hidup dia tak pernah sembahyang pun dia tetap bernama dia seorang Islam. Selama mana? Selama dia tidak ingkar, tidak tolak hukum-hukum Allah. Kalau dia kenapa kata tak sembahyang? Malas ya tak? Maka dia masih lagi nama dia seorang Islam. Dia tak puasa, orang puasa dia tak puasa, tak kan? Dia masih lagi beli Maggi masak kat rumah. Kawan ni dah buat lapar, bunyi bau Maggi sedap. Kesian kawan ni dah makan pula dalam bilik kan, satu asrama kan. Pun tetap dinamakan dia Islam. Selama mana? Selama dia tidak ingkar hukum Allah itu. Zina, dia melakukan perkara yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi
tapi dia tidak ingkar. Dia tahu haram, kenapa buat juga? Aduh, macam mana nafsu aku kuat sangat. Ya, contohnya. Tak boleh tahan. Contohnya. Maka tetap dinamakan dia seorang Islam. Tetapi dia tak buat benda tu, zina, dia tak buat sembahyang, dia sembahyang. Tapi kalau dia melawan, dia menolak hukum Allah, kafir. Ini berat. Sebab itulah kata setengah ulama, seseorang itu tidak menjadi kafir dengan sebab melakukan maksiat. Tak jadi kafir lagi. Semata-mata melakukan maksiat, semata-mata meninggalkan suruhan Allah, tak jadi kafir lagi. Yang menjadi kafir sebab dia melekeh ataupun memperlekehkan hukum Allah, baru jadi kafir. Berat tu. Tu kena jaga baik. Kita walaupun kita cakap main dengan kawan-kawan, cakap seluruh kalau Kelantan tak, cakap seluruh gurau je. Aku gurau je bukan betul pun. Pun kafir juga. Hukum Allah ni tak boleh main-main. Kan? Betul kata ulama, dengan sebab orang yang melakukan maksiat itu tak jadi kafir. Jadi kafir itu dengan sebab dia menghina ataupun memperlekehkan hukum Allah, baru jadi kafir. Bahaya tu. Contoh dia kata apa? Ada kamu ni hari-hari maksiat aja. Hari-hari pagi petang malam siang tak masuk masjid, surah pun tak pernah jejak, bergelumbar dengan maksiat aja. Kalau masuk neraka berat ni. Dia kata apa? Alah, kan malaikat kan kuat, besar, nanti dia lempar aku terlepas masuk surga lah, apa lagi? Ada guranya tu. Maka hukum pun jadi kafir. Sebab apa? Memperlekehkan tentang azab Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah. Tak boleh. Walaupun kita buat gurauan sekalipun. Sebab neraka ni atas ke bawah, bukan macam kawah. Kawah ni lempar je terlepas kawah masuk tempat lain. Tak, surga dia tu ke bawah. Kita lalu Siratul Mustaqim tu, titian Siratul Mustaqim tu dia ada atas permukaan neraka Jahannam. Siapa lepas masuk surga, siapa tak lepas jatuh ke bawah. Betul tak boleh kita cakap main. Berarti kesimpulannya, zahirnya dia melakukan sembahyang, melakukan zakat, puasa, haji dan sebagainya. Zahir dia terima, dia tak tolak langsung. Maka dihukumkan dia seorang Islam. Boleh tak? Betul. Kalau jangan kita memudah-mudahkan menghukum kepada seorang itu kafir. Berat tu. Bukan benda, perkataan kafir ni, kufur ni, jangan mudah-mudah menentukan kepada seseorang itu kafir, menentukan kepada seseorang itu kufur. Itu jangan sama sekali, kecuali ada tanda-tanda yang jelas, bukti yang jelas, baru dikatakan kufur. Setakat pasal aku tak semayang, kafir pun ni, tak jangan. Ya tak? Bahal tu benda lain kan. Kira-kira lah sikit. Jangan mudah-mudah. Kita kan sekarang ni mudah sangat Allah. Lah kat dia pula jadi alik tu. Berat juga. Jadi kena jangan mudah-mudah, kena jaga. Sebab ulama dulu dia tak sewenang-wenang, tak mudah-mudah untuk menghukumkan seseorang itu jadi kafir dan kufur dan sebagainya. Tak boleh. Dia percaya, cuma dia tak beramal je. Baik. Sebab apa? Jadi Islam dengan imannya dia beza sikit. Islam secara zahirnya seperti mana munafik di zaman Rasulullah, dia hukumkan Islam, dia tak kena bunuh selama sebab apa? Zahir dia sembahyang, ikut Rasulullah, zahir je lah, tapi hatinya tak beriman. Tak? Itu munafik. Itu munafik namanya. Betul seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, nak beritahu kepada kita tentang Islam dan iman ini beza.
Dia tidak sama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lam yadkhulul iman fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitskum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Ini sebagai penjelasan bagi kita, Islam dan iman ada beza. Dia tidak sama, tapi benda tu berlaziman. Walaupun benda tu beza, tapi benda berlaziman. Tak ada, kalau tak Islam, tak ada iman pun tak jadi juga. Kalau ada iman saja, tak ada Islam pun tak jadi juga. Tapi kalau di segi hakikat sebenarnya ada perbezaan. Baik. Kata orang Arab, orang Badui, bila dia datang berjumpa dengan Nabi Muhammad, Islamkan diri dia, lalu dia kata, saya ni amanna, kami sudah beriman. Lalu Allah Subhanahu wa taala suruh berfirman kepada Nabi supaya Nabi beritahu kepada dia, lam tu'minu, kamu belum beriman lagi. Walakin qulu aslamna, tetapi kamu kena kata kami sudah Islam, mengucap dua kalimah syahadat. Kami sudah Islam, tapi belum sebenar-benar beriman. Sebab apa? Walam yadkhulul iman fi qulubikum, sedangkan iman itu belum masuk di hati kamu lagi. Sebab itu nasi kita kata, kalau orang zahirnya kita nampak dia sembahyang, nampak dia puasa, nampak dia zakat dan sebagainya, kita kena hukumkan dia Islam masih lagi, selama dia tidak menolak hukum-hukum Allah secara terang-terangan dan syarat-syaratnya jelas, maka Allah dijadikan hukumnya kafir. Kalau setakat tinggal sembahyang aja belum pasti lagi. Kalau dia dah cukup syarat untuk sembahyangnya, dah cukup syarat sembahyang sah dan rukun, cukup dah, tiba-tiba dia tolak, tu barulah jadi kafir. Kan? Contohnya, katalah seseorang itu, setelah seorang perempuan, pasal kau tak sembahyang, tak wajib tak aku sembahyang, kafir ke? Tak kafir lagi. Kan lagi? Sebab apa? Dah aku datang bulan nak sembahyang, macam mana tak wajib dah sembahyang? Kan? Maka tak boleh katakan. Ataupun katanya orang lelaki pula, apa tak sembahyang? Tak sembahyang macam mana? Zuhur belum masuk lagi. Lagi. Maknanya kena selidik dulu. Apa kata dia tolak tu? Kata tak wajib sembahyang. Kita tengok dulu macam mana, syarat dia macam mana, syarat sembahyang, rukun sah batal sembahyang macam mana, tengok. Barulah dah cukup lengkap dah kewajipan atas dia melakukan sembahyang, tiba-tiba dia tolak, barulah dihukumkan kafir. Kena faham tu. Tak apa saya sebut malas aja. Malas aku tidur dulu tak jadi kafir lagi. Dan hukum-hukum yang lain pun kiaslah sendiri. Baik. Demikian tu juga seperti mana orang Badui ini datang jumpa Nabi, kami dah beriman. Kami belum lagi, kamu baru Islam baru, iman belum masuk dalam hati kamu lagi. Iman yang sebenar adalah kena beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan tidak ada syak wasangka. Itu Allah sebenar-benar beriman. Baik. Sebab tu berlaku di zaman Rasulullah, ada orang yang beriman sebenar-benar beriman kepada Allah, ada orang yang tidak beriman, hanya zahir saja Islam. Seperti mana munafik. Sebab tu bila wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sudah menjadi murtad balik, dikembali kepada kafir semula. Sebab apa? Dia kata aku beriman, aku zahir Islam ni zaman Rasulullah je. Dan Rasulullah tak ada lagi, kan? Itu namanya dia. Sebab tu bila dia berjumpa dengan Rasulullah, dia kami beriman, kami ikut apa saja. Takut mampus. Takut kena bunuh. Takut kena rampas hartanya. Bila jumpa dengan sesek dia, jumpa dengan sesek munafik, aku saja je, inna ma'akum inna apa ni wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un. Aku dengan sesekmu je, hak yang jumpa dengan Nabi aku Allah je. Tu namanya munafik namanya. Habis. Jadi kesimpulannya,
Kalau seseorang itu dia menerima, dia mengaku dengan lidah bahawa apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu sebenar, maka dia dihukumkan Islam walaupun dia tidak melakukan apa yang dia ngaku tu. Itu maksudnya. Dan segala rukun Islam itu ada 5 perkara. Jadi bila kita faham takrif ni, senanglah kita, kan? Tak semudahnya kita menghukumkan kepada orang seseorang itu kafir dan sebagainya. Sebab apa? Kalau kita menghukumkan kepada orang itu kafir, kalau orang itu tidak kafir, dia akan kembali semula kepada diri kita sendiri. Ini bahaya. Kalau kita orang kafir, jangan bergurau tak boleh ke? Macam ada setengah dia orang Kelantan cerita dia, tapi maksud dia lain kan, tapi bukan kafir hakiki ni tak. Dia kata apa? Orang Kelantan biasa makan apa? Yang makanan masakan makanan yang digemari. Apa dia? Ada orang Kelantan kat sini. Ada. Biasa orang Kelantan kalau pergi mana pun dia tak tinggal budu. Dia tak? Budu tak tinggal dia. Gimana pun pergi Sabah Sarawak buat budu 1 lozen. Takut tinggal budu busuk dia tu. Jadi kawan ni dah jumpa orang Kelantan, dia makan lah sekali buat wudu. Budak-budak yang lahir kat sini, mana dia pernah makan wudu walaupun dia orang Kelantan, betul? Mak ayah dia Kelantan tapi dia tak biasa makan wudu. Kamu murtad kamu ni. Dia kata gitu. Maksud murtad dia tu maknanya orang bukan orang Kelantan tu. Tapi kalau dikata murtad di segi agama, kembali kepada dia. Tapi dia sebut kata murtad ni, maksud murtad kamu maknanya kamu walaupun asal Kelantan tapi tak kerti makan wudu, murtad orang ni. Jadi maknanya dari situ kata kalau kita sebut perkataan murtad ke kafir ke, hati-hati, jangan semudah-mudah kita keluarkan. Takut kalau orang itu betul-betul murtad, orang itu betul-betul kafir, tak apa. Tapi kalau tak, kembali semula pada perkataan itu. Demikian juga kita kata kepada orang itu jahat. Kalau dia tak jahat, dia akan, perkataan dia akan kembali semula kepada diri si yang berkata itu sendiri. Nauzubillah min zalik. Baik, kita dah tahulah tentang takrif pengenalan Islam. Apa rukun dia? Rukun-rukun ni adalah ma yatawaqqafu sihhatu syai' wa kana syai'an min. Mana rukunnya dia adalah terhentinya sah sesuatu dan dia adalah satu rukun, satu juzuk daripadanya. Seperti mana rukun Islam, satu saksi, kan? Islam tak akan tak dinamakan seorang tu Islam melainkan ada saksi, satu juzuk daripada ini. Yang pertama, bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad Rasul Allah. Ini rukun tertentu dengan orang kafir yang menghendaki masuk agama Islam. Baik. Rukun di segi lugahnya bucu lah kan. Macam tiang tu ada 4 bucu. Tiang tu ada 4 bucu. Jadi satu bucu tu adalah tiang tu dia ada 4 bucu. Jadi satu bucu tu setengah juzuk daripada tiang. Macam tu juga Islam dia ada 5 bucu. Macam rukun macam Kaabah lah kan, ada 4 bucu, 4 rukun. Jadi rukun yang pertama, kita kena menyaksikan bahawa tiada Tuhan. Ada kena tambah. Kalau kita tidak tambah, boleh menyebabkan masih lagi dinamakan kita ni syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan, yakni tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan, yakni tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Baru sah pengakuan kita. Kalau kita setakat tiada Tuhan aja, jadi ke tak? Tak jadi. Sebab masih lagi kita dalam kesamaran pengakuan kita. Boleh
termasuk Tuhan yang disembah dengan sebenar dan Tuhan yang sembah dengan sebenar. Itu kena faham. Yang dulu zikir la ilaha illallah, la ilaha, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Habis rosak. Pahala tak dapat. Sebab apa? Kita tak faham apa maksud tiada Tuhan. Kita duk menafikan tiada Tuhan, tiada Tuhan. Tuhan mana? Tuhan mana yang kita nafikan? Boleh faham tak? Tuhan manakah yang kita nafi? Adakah Tuhan yang disembah orang kafir, yang disembah orang Buddha, disembah orang Keling, orang Cina, orang Thailand, yang disembah tokoh besar bapak? Adakah kita nafi Tuhan tu? Kalau kita nafikan yang tu, berarti kita ni dimakan kafir. Berat kan? Sebab tu. Sebab tu perlu kita kena tambah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Hanya Allah sahaja yang Tuhan yang disembah dengan sebenar. Baik. Kenapa kalau kita nafikan Tuhan tu jadi kafir? Sebab kalau kita nafikan dia, sebab kita menganggapkan dia Tuhan. Bila kita anggap dia Tuhan, kita nafikan, maka kafir dah namanya. Kita anggaplah dia kata Tuhan kita. Anggap ke tidak? Kita anggap tak tokoh tu Tuhan? Tak. Kita anggap tak apa ni orang Kristian sembah salib tu Tuhan? Tak. Apa sebab kita nafikan? Sebab kita bukan tidak anggap dia Tuhan. Apa sebab kita nafikan? Faham lagi? Kita yang kita nafi itu bukan Tuhan tu. Tuhan mana? Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Ada tak? Tak ada. Mereka adanya. Mereka Tuhan yang disembah, mereka Allah. Berarti Tuhan palsu tu, seperti mana tokong ke apa sahaja ke bentuk yang disembah orang kafir, itu kita tidak menafikan sebab kita tidak menganggapkan dia sebagai Tuhan. Kena faham tu. Kalau tidak, masih lagi tidak sebenar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tambah. Sebab bila sebut Tuhan umum, ada Tuhan yang disembah dengan sebenar, ada Tuhan yang sembah tak sebenar. Sebab tu kena tambah. Bila kita tambah, mengeluarkan kalau tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, berarti Tuhan yang sembah dengan tak sebenar tak termasuk. Kita tak nafi yang tu. Apa sebab tak nafi? Sebab kita tidak anggapkan semua itu Tuhan. Habis. Yang kita nafi adalah tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Allah sahajalah Tuhan kita yang disembah dengan sebenar-benarnya. Baik, kalau kita kata tiada Tuhan, adakah kita menafikan Allah? Tak juga. Tuhan palsu pun kita tidak nafi. Allah, zat Allah sendiri pun kita tidak menafikan juga. Walaupun Allah tu adalah Tuhan yang disembah, tidak nafi. Dua-dua tak nafi. Nafi hak mana sah ni? Tu fardu takdir sahaja. Seperti mana dalam kereta kita, dalam rumah kita lah kata mudah. Ada seorang dalam tu, anak kita atau isteri kita, seorang je. Tiada siapa-siapa, tiada seorang pun dalam rumah aku ni melainkan isteri aku. Faham tak? Boleh faham lagi? Agak-agak boleh faham tak? Tak faham ya? Tiada seorang pun dalam rumah ni melainkan isteri aku. Jadi adakah kita nafi isteri kita? Nafi tak? Nafi ke tidak? Nafi tak? Tak nafi. Sebab isteri kita dalam rumah kita. Tak nafi isteri kita. Faham? Cuma kita menafikan tak ada siapa. Siapa pun tak ada. Yang ada dia je. Itu kena faham tu. Baik. Tu barulah berisi kalimah yang kita keluarkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, barulah ada isi. Faham? La ilaha illallah, Allah. Lambatnya Pak Imam ni nak bagi dah habis. Aku dah ngantuk. So pula bau wak. Lama-lama la. Imam pun faham orang bunyi la dah pada. La ilaha illallah Muhammad. Berhenti
nampak makmum dah faham dah. Mana biar kita zikir, setiap perkataan dengan zikir yang kita keluar tu biar ada berisi. Betul lah. Kalau boleh kita jangan panggil sesi kita aja, panggillah walim kan. Sekurang-kurangnya kalau sesi kita ni datang makan pun jadilah zikir tak jadi. Datang walim sekurang-kurangnya adalah isi sikit. Tok walim buat kerja bukannya dengan jahil, dia ada dengan ilmu dia. Setiap satu dia keluar jadi permata intan. Seperti ibarat batu tu satu lori pun tak ada harga berapa ringgit je. Tapi kalau batu belian harga berapa sebiji. Kan? Betul orang alim dia zikir sikit je. Dia zikir banyak tapi setiap berzikir dia ada isi. Jangan kita nak laju ni. Melaju zikir. Kalau subhanallahnya tu je ke? Nisuk je. Masya-Allah. Macam mana nak zikir? Macam mana dapat pahala? Sebut dia betul dan jelas barulah dapat pahala. Kan? Jangan buat ibadat nak laju. Baik. Jadi yang pertama, menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan yang kedua, bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itulah saksi. Ini rukun ni tertentu dengan orang kafir yang mendaki masuk agama Islam. Jadi mana rukun ni? Kalau orang kafir nak masuk Islam, mesti dia kena mengucap dua kalimah syahadat. Dia kena mengucap dua kalimah syahadat. Kalau dia tak mengucap, dia percaya bahawa Nabi itu Muhammad pesuruh Allah. Dia percaya Tuhan itu Allah, Tuhan Allah. Tetapi dia tidak mengucap, tak ada mengaku di lidah dia, maka tak dinamakan dia seorang Islam. Sebab tu kata kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ittifaq segala ahli sunnah wal jamaah, al-ulama muhaddis, al-fuqaha, mutakallimin, semua dia kata kalau siapa-siapa yang beriman di hatinya tapi dia tidak bertutur, dia tidak mengucap dengan lidahnya, tidak mengaku dengan lidah dia serta dia mampunya, maka dia adalah kekal dalam neraka selama-lamanya. Maka tak dinamakan dia seorang yang Islam. Dia iman saja. Seperti mana Abu Talib, kan, bapa saudara Nabi, dia percaya tapi dia tidak mengucap kalimah syahadat, maka dia dikekalkan dalam neraka, cuma ringan sikit, kan. Yang tu jugalah. Sebab kalau kita Islam dah ni, Islam dah pun mengucap je ke setiap kali sembahyang, tapi seumur hidup hanya sekali saja. Seumur hidup hanya sekali saja. Walaupun kita dilahirkan dalam keadaan Islam, walaupun tak wajib mengucap, kan, tetapi wajib kena mengertikan makna dua kalimah syahadat. Ini wajib. Ini yang perlu kita kena tahu. Walaupun tak wajib mengucap, tetapi wajib kita kena mengetahui tentang makna dua kalimah syahadat. Ini banyak orang tidak tahu. Orang tidak ambil berat tentang tentang makna dua kalimah syahadat ni. Ini yang banyak orang lalai daripadanya. Seperti mana seseorang atau guru di zaman dulu, mufti Kelantan dulu, dia mufti orang ngaji pondok, ngaji awam, ulama. Jadi dia retilah tentang anak buah dia, tentang rakyat bawahan dia ni. Ramai yang tak reti tentang makna dua kalimah syahadat. Lalu dia panggil lah seorang tu guru, pergi ceramah pada hari Jumaat. Lepas main Jumaat, dia solong sembahyang tu dia umum. Dia kata nanti insya-Allah lepas sembahyang, ringkas lah, bukan macam saya sebut ni, tapi mafhum ni, maksudnya lah. Lepas main Jumaat ni kita akan dengar syarahan daripada seorang guru tentang makna dua kalimah syahadah. Allah, dua kalimah syahadat ya. Ingat ceramah pasal isu semasa ke, kan? Sonok sikit kan. Ini kalimah syahadat ya, bunyi ya.
Jadi orang pas sembahyang ni pakai belah lah ke. Tinggallah bapa ikut dia. Bapa ikut. Tinggal berapa orang. Dia kata angat kalau masyarakat ni benda temeh-remeh. Benda dah tahu dah. Kan? Aku dah Islam kan? Apa salah cara dukul masyarakat ni? Lalulah terus ceramah. Lepas sembahyang ceramah 2 jam tak habis lagi. Tentang makna 2 kalimah syahadat baru terlihat mata. Gini rupanya ingat mengucap 2 kalimah syahadat rupanya. Kan tak? Baru dia tahu apa makna 2 kalimah syahadat tu. Tentang asyhadu an la ilaha illallah, bahas itu pula Muhammad Rasulullah, bahas itu pula. Barulah gini baru bunyi gini berat sikit. Tadi bunyi jah je kan. Itu nah mak cerita kata walaupun kita sudah Islam tetapi walaupun tak wajib, tidak menjadi rukun bagi kita untuk nak masuk ke Islam, tak menjadi rukun, tetapi wajib bagi kita kena reti, kena faham tentang makna 2 kalimah syahadah. Baru dah benar-benar orang itu mengaku tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, mengaku bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Barulah sebenar-benar pengakuan dia, bahawa dia iktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak mengertikan tentang makna kalimah syahadat, walaupun dia mengaku di mulut sahaja, tetapi tidak sebenar-benar pengakuan dia. Itu kena faham. Banyak kita dengar ngaji ni, kita nak ngaji ni tentang makna kalimah syahadat ni, kitab Faridah ni. Itulah yang kita nak ngaji tentang makna dia tu. Dia akan hurai ni. Kalau kita ngaji habis ni, kita faham betul-betul, kita i'tiqad, kita pegang betul-betul seperti mana yang diberitahu oleh musannif, insya-Allah kelepaslah pengakuan kita lah diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendirikan sembahyang yang 5 waktu sehari semalam. Rukun yang kedua di rukun Islam adalah mendirikan sembahyang yang 5 waktu. Ini rukun Islam yang kedua. Sebab itulah Ra'sul Amri Al-Islam adalah kepala ataupun kepala urusan pekerjaan adalah Islam. Jadi setiap urusan zahir ini kena Islam dulu. Kalau tak Islam takkan jadi urusan. Kita kalau orang tu bersedekah, kalau dia tidak Islam tak jadi, tak dapat pahala. Tak dikira. Kau ngapain pergi semayang? Boleh? Dia datang dia semayang macam kita, dia puasa macam kita, dapat pahala tak? Tak, mesti kena mengucap dulu syahadat dulu, Islam dulu, barulah jadi pahala. Apa ni kena Islam tu asas. Tiang dia mana? Wa umuduhu, tiang Islam itu adalah, tiang agama itu adalah sembahyang, salat. Kan? Jadi rukun yang kedua adalah mendirikan solat. Mendiri ini kena faham baik. Betul kata musannif, mendirikan, bukan berdiri. Jangan tukar ba dengan ra, bara. Mim nun, mendiri. Jangan kata berdiri. Kalau berdiri lain makna. Jadi ramai yang berdiri ke ramai yang mendiri? Agak-agak ramai hak mana? Wallahu a'lam dah. Kita cek sendiri diri kita sendiri. Adakah aku nak berdiri sembahyang ke ataupun mendirikan sembahyang? Mendirikan sembahyang adalah menjagakan, menunaikan segala syarat-syarat sembahyang dan rukun-rukun sembahyang dengan betul dan sempurna, baru dinamakan orang itu mendirikan sembahyang. Kalau dia tidak tunaikan syarat-syaratnya ataupun rukun-rukunnya dengan betul, tak tun dengan betulnya, maka tak dinamakan orang itu mendirikan sembahyang. Kalau dia sembahyang, dia berwudu, ambil wudu dengan tak sahnya, pakaiannya najis, tempatnya najis, tak bersih, dia semua, kalau dia semuanya tak bersih, maka sembahyang dia walaupun betul bacaannya tapi tak sah sembahyang. Adakah nama dia mendirikan sembahyang? Tak, namanya berdiri sembahyang. Kan? Ataupun dia tunainya baik syarat-syarat sembahyang, pakaiannya bersih,
kan tempatnya bersih, wuduk pun comel, cantik. Tapi rukun sembahyang pula cacat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nah, contohnya lah kan. Bacaan pula tak ikut syarat. Tak betul, tak kena makhraj, mengubahkan makna. Tak sah sembahyang. Pun tak dinamakan mendirikan solat. Sembahyangnya okey, bacaannya masya-Allah, mantap, sedap, betul. Laju pula tak ada tamak-nina. Pun tak kena juga kan. Banyak yang salah. Banyak kalau kita tengok masya-Allah sedih. Sebab apa? Sebab mereka ini tak sedar. Sebab apa? Tak datang ke majlis-majlis ilmu. Datanglah majlis-majlis, mudah-mudahan kita tahu. Aku pun selama ini salah lah. Kan? Boleh kita baiki kesalahan kita. Jangan kita rasa memadai apa yang kita ada. Dalam bab agama tak boleh buat sifatnya. Kalau bab dunia tak apa. Dunia tak boleh. Dunia tengok orang atasan, masya-Allah, aku nak pakai hafsah juga, pakai je. Kejar juga. Kan? Kalau kita duit belilah, tak kisah, tapi jangan kena ada sifat zuhud. Zuhud ni bukan pakai yang buruk, hati dia ni. Tapi beragama ala qadar aje. Kan? Aku ni tak apa dah, alhamdulillah dah. Sembahyang dah, haji dah, puasa dah, zakat dah, rumah besar dah, bini besar dah. Kan dah? Semua ada belaka. Cukup dah. Tapi sembahyangnya macam mana wallahu alam. Puasa macam mana wallahu alam. Haji macam mana wallahu alam. Tak kira. Tu tak boleh. Kita kena check tu. Adakah setiap perbuatan kita, ibadat kita, adakah betul adapun kena di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ada terima tak terima tu terpulang. Cuma kita biar betul dengan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kena jaga. Barulah sebenar-benar dinamakan hafiz, orang yang menjagakan sembahyang. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala suruh kita, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu, jagalahmu 'alas salawat, di atas sembahyang yang 5 waktu, was salatil wusta, dan sembahyang wusta. Tuan sebut khusus. Kata setengah ulama sembahyang asar, kata setengah ulama sembahyang zuhur, sembahyang subuh. Ada juga khilaf. Tapi yang kebanyakannya kata sembahyang asar lah. Sembahyang asar ni banyak orang lalai. Banyak orang tak berat. Sebab waktu asar ni lain dia waktu lain. Kata panas sangat tak juga, nak waktu sejuk sangat tak juga, dia sedang-sedang. Kan? Kalau orang pergi tengok bola waktu mana? Agak-agak. Kalau pergi dekat ngorek boleh masuk dalam stadium. Boleh, tak boleh tak? Kan? Agak-agak lah kan? Lebih-lebih juga kita duduk pucuk. Pergi kat stadium masya-Allah, kalau pergi lepas asar kan tak sempat rasa. Ramai orang. Dia kena pergi sebelum asar. Masuk dalam stadium tu ada agak-agak 2 surat kat situ. Tak ada maka waktu asar tu lah waktu yang orang duk lalai. Baik. Jadi kata maksud kata hafizu, kena tunaikan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, barulah betul. Baik. Macam mana saya dah lama dan macam ni? Akan betul lah bacaan kita, datang ngaji. Cari guru untuk membetulkan bacaan kita. Kita ngaji, alhamdulillah lah kita ngaji fiqh kan, majlis kita ada ngaji fiqh. Kita betulkan cara sembahyang kita, cara ibadat puasa kita, zakat kita, haji kita, macam mana, kita akan tahu. Mudah-mudahan kita akan memperbaiki sedikit demi sedikit, mudah-mudahan kita akan jadi baik, buat dengan betul. Habis. Itu rukun yang kedua. Dan yang ketiga, memberi zakat. Beri zakat ni, kalau zakat fitrah setahun sekali. Zakat ni ada banyak lah. Ada zakat fitrah, zakat emas, zakat perniagaan, zakat simpanan, zakat apa lagi, galian dan sebagainya. Itu kena tahulah dalam bab-bab zakat fiqh ni. Tapi sekurang-kurangnya biar kita tahu, biar kita buat tu dengan betul, jangan buat salah. Zakat tu kena tahu. Kalau tidak, apa yang kita keluarkan itu tidak kena kepada tempatnya,
maka tak sah zakat kita. Jadi zakat dengan sembahyang ni Tuhan iring dua-duanya bersama, berrekek kalau bahasa Kelantan berrekek benda gimana pun dekat je. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Tuhan tak akan lepas itu. Benda ni betul lah kata ulama, ada 3 benda kalau tak buat yang salah, tak buat salah satu daripada 2 perkara ni, maka tak akan diterima salah satu yang lain. Contohnya zakat, sembahyang. Kalau dia tak tunaikan zakat, maka sembahyang tak diterima. Kalau ada zakat dia keluar, sembahyang dia tak sembahyang, maka zakat dia tak terima. Macam itulah kan. Jadi kena tunai juga. Kan sayang zakat tu. Beribu-ribu juta-juta kan, sayang tu nak keluarkan zakat. Dan yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Ni pun sama jugalah. Walaupun nampak senang saja puasa bulan Ramadan, nak tunai tu masya-Allah amat agak berat sikit kan. Nak jaga mulut, jaga telinga, jaga tangan, jaga kaki, jaga perut, semua tu ni jaga belaka. Nak dapatkan hasil fadilat puasa yang sebenar-benarnya. Dan yang kelima, haji akan baitallahi bagi mereka yang kuasa kepadanya, kepada Baitullah akan jalan. Maksudnya rukun yang kelima ini wajib di atas mereka yang mampu sahaja. Yang tak mampu tak wajib kan. Jangan berhutang duit orang pergi buat haji. Tu tak wajib tu. Ini berhutang duit orang, masya-Allah, pergi berhutang kalau nak pergi haji ni. Tak wajib begitu kan. Kalau ada duit, ada kemampuan, pergi. Sekarang ni dah ada duit, katakanlah kemampuan ni bukan hanya duit semata-mata. Termasuk dalam kemampuan, duit ada, keselamatan ada, sihat tubuh badan, kemampuan juga. Kalau ada duit je, tak ada keselamatan, tak ada kan, tak ada kemampuan, pergi ke tengah perang kat sana ataupun kita badan dah sihat, duit dah ada, keamanan, keselamatan dah ada, tapi susah juga nak pergi, tak mampu. Sebab apa? Kita di bawah orang. Kalau zaman dulu tak apa, pergi sendiri naik unta tak. Sekarang naik apa? Naik kapal terbang. Terpaksa dah tunggu sampai nak pakai tongkat lah baru nak pergi kan. Tak larat nak pergi bukan. Kesian orang tua-tua kan. Kita lagi muda-muda tak mampu. Macam mana? Dah hari ni daftar, tunggu umur 65 tahun baru dapat pergi. Tunggu gigi keluruh dulu, 2-3 batang dulu, lepas tu pakai tongkat bagi lagi. Lepas tu pergi haji ni masa muda-muda lah. Dah terlampau ramai sangat kan. Kalau di Indonesia tu, masya-Allah tak ada orang tua-tua, jarang nak jumpa orang tua, semua orang muda-muda kan. Jarang nak cari orang tua. Ada ramai orang muda-muda. Sebab semangat sikit. Kalau kita orang tua-tua ni masya-Allah nak tengok di Padang Arafah, di Muzdalifah, di Tawaf dan sebagainya, tu perlu kena tenaga tu. Nak pergi tempat-tempat yang istimewa, di Hijil Ismail di tengah-tengah tu, tempat apa ni multazam. Agak sangat dapat orang tua pergi. Ada? Tak ada, kena orang tua-tua. Kena pergi sium Hajar Aswad. Kalau kita tak larat jalan ni lagi di sium, mampu kat situ. Tak? Kena ada orang tua, orang muda, tenaga kuat kan, baru boleh pergi. Wis. Ini maknanya kalau orang mampu, tapi yang penting kita simpan niat dalam hati kita, simpan duit, ya Allah, aku simpan nak pergi Mekah. Simpan, insya-Allah Tuhan akan tunaikan. Cepat lambat itu terpulang kepada Allah Subhanahu. Yang penting niat kita. Jangan tunggu. Kalau dah sampai masa dah dipanggilkan nama kita tak apalah, tunggu tahun depan dah pula, tu tak boleh. Dah masuk dekat kewajipan, kita tinggal kena pergi. Kan? Habis itu. Bermula iman itu membenarkan hati akan Nabi SAW pada tiap-tiap sesuatu yang mendatang ia dengan dia daripada barang yang maklum daripada agama dengan darurah. InsyaAllah kita akan hurai pada minggu akan datang pada tentang iman pula kan. Islam dah kita dah bahas tentang rukunnya. Cuma secara teliti tu kita mengaji fiqah tu, hanya secara sepitah lalu. So kita tahu semua itu agama belaka. Wallah.
fasal bagi segala anggota yang 7 yang tersebut. Dia dah cerita pada kita awal tadi. Dia akan hurai, dia akan ceritakan pada kita tentang anggota yang 7. Anggota kita dalam badan kita ada 7 anggota bersamaan dengan langit ada 7, bumi pun ada 7 juga, neraka pun ada 7 juga, kan? Semua 7. Surga saja 8 lebih 1. Dan neraka ada 7 sebab apa? Sebab anggota kita ada 7. Dan sebab salah satu daripada anggota kita itulah sebabkan masuk surga neraka. Salah satu daripadanya. Baik. Kata misalnya selagi menyebut hamba macam dia bangsa diri dia hamba lah. Akan 7 fasal bagi segala anggota yang 7 yang tersebut. Kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Kitab ni memang kitab ni maksudnya kata kitab sini mana termasuk dalam fasal, faraq. Di bawahnya dia ada hurai-huraian panjang. Itu nama kitab. Ada padanya 7 fasal. Dalam kitab yang tersebut, yang sebut pertama ni adalah dia ada 7 fasal. Fasal yang pertama pada menyatakan tentang mata. Mata. Ketahui olehmu bahwasanya mata engkau itu menjadikan dia, kan mata engkau tu oleh Allah Subhanahu wa taala bagi engkau kerana beberapa faedah yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Jadi musannif dimulakan fasal ya dalam kata 7 anggota ni dia mulakan mata dulu. Apa sebab dia tak mula tangan dulu? Apa sebab dia tak mulakan kaki dulu? Apa sebab dia tak mulakan telinga dulu? Kan dia mulakan mata dulu. Sebab mata dah tengok macam mana kan. Disebabkan mata jatuh ke hati kan. Jatuh ke hati lama-lama sampai dekat-dekat nak mati kan. Kerana mata engkau itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi engkau kerana berapa faedah. Faedah ada 2, faedah yang bahasa akhirat dan faedah bahasa dunia. Mana akhirat pun dapat faedah, dunia pun dapat faedah dengan mata yang kita yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dia akan hurai sikit. Maka setengah daripada segala faedahnya, faedah mata yang bangsa akhirat. Dia bagi akhirat dulu. Padahal sebut dunia dulu. Nak pergi ke akhirat kan? Dia bagi akhirat dulu, kita bagi gunakan mata kita untuk akhirat. Dunia itu sementara je. Setengah daripadanya, bukan semua, dah banyak lagi, tapi setengah-setengah. Setengah daripadanya adalah memandang kepada langit, matahari, bulan, bintang dan lain-lainnya. Lain daripada matahari, lain daripada bintang, lain daripada bulan, semua tu supaya berdalil engkau dengan dia. Dengan mana? Dengan memandang kepada langit tu, atas ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi musannif kata faedah mata yang dibangsakan kepada akhirat itu adalah kita gunakan mata kita untuk memandangkan kepada langit. Tengok langit. Tengok langit pun dapat pahala. Kan? Tengok langit pun dapat pahala. Tengok saja. Kalau tengok saja tak jadi. Ada. Tengok serta perhati baru dapat pahala. Qul inzuru madza fis samawati wal ard. Kan suruh kamu tengoklah apa
apa yang ada di antara langit dan bumi. Tengok. Lepas tu kalau Allah yang buat kajian kan, tentang langit, tentang awan, tentang apa semua, tu buat kajian tu. Kalau betul-betul dia buat kajian mengikut yang mana dia buat kajian tu mendatangkan timbulnya siapakah yang menjadikan, yang melakukan benda-benda yang berlaku tu. Kalau dia ingat Allah, dapat pahala. Harap. Tetapi kalau dia tak ingat Allah, tak dapat. Sebab tu orang kajian ni kalau betul dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia lebih rapat, hampir dia kepada Allah tu lebih daripada kita lagi. Tu orang kajian sains. Tengok langit, seluas tak ada tungkat. Bi ghairi amadin tarawnaha rafa'as samawati wa bi ghairi amadin tarawnaha. Tuhan bentangkan, Tuhan jadikan langit itu seluasnya 7 petala 7 lapis langit, tapi tiang tak ada. Kenapa tiang tak? Kita tak nampak tiang. Ada? Tak ada tiang. Kalau ada tiang kat langit, waktu terbang tak boleh terbang, langgar tiang. Jatuh. Masa jatuh juga, tu salah jalan tu. Tengok kuasa Allah. Atas udara pun ada jalan. Apa? Bukan atas jalan raya je, bukan laut je. Laut pun sama juga. Kalau salah silap jalan, langgar juga. Tengok masya-Allah kuasa Allah semua. Di langit tengok macam-macam. Ada apa? Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada satelit. Kalau tak ada, macam mana kita nak masuk internet ni? Ya tak? Semua tu disimpankan tempat tu. Masya Allah, kuasa Allah semua. Bila kita tengok tu, sebab apa? Supaya berdalil engkau dengan di atas ada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tengok seluasnya langit, adanya macam-macam ada di langit tu, ada malaikat, ada bintang, ada semua ada. Kita ingat siapa yang menjadikan? Allah. Dapat pahala. Ingat. Betul kita tengok sesuatu perkara tentang makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita ingatkan semuanya adalah dijadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mendapat pahala. Kita pergi mana? Pergi pantai, tengok laut, luasnya laut ya Allah, dalamnya ya Allah. Ada? Ingat kuasa Allah. Dapat pahala. Jangan pergi mandi air laut saja tengok orang perempuan jalan, dapat dosa. Pergi mana? Pergi PD. Pergi PD. Pergi mana? Hebat sangat tu. Tengok orang tengok orang pakai sependek, masya-Allah. Dapat dosa. Tak dapat pahala tu. Tapi kalau pergi PD, dia tengok kekuasaan Allah. Pergi mana? Pergi tempat air terjun, tengok kekuasaan Allah. Atas bukit ada air turun tak habis-habis, tak berhenti-berhenti. Kuasa Allah, dapat pahala. Tanaman, pokok-pokok mana Tuhan pernah siram, tak ada siram pun tapi tumbuh subur di kawasan batu. Kan? Tengok pokok kita siram hari-hari pun mampu tak letak baja. Kan? Tengok kuasa Allah. Kita berkebun, kita baja kan, kita siram air, tengok pokok, tengok cili ada, serai ada, lengkuas ada, semua ada. Tanah yang sama. Katalah kita tanam pokok durian, tanam pokok rambutan, tanam pokok apa, rasa sama tak? Tak sama tak? Sama tak sama? Tak sama. Kalau kata manis, manis pun tak sama. Manis durian lain, manis langsat lain, manis rambutan lain, manis orang lain pula. Tapi maknanya nak cerita kata tak sama. Itu kuasa Allah. Ingat, dapat pahala. Itu maksudnya. Habis. Tengok matahari. Disebabkan dengan satu lampu yang Tuhan jadikan di langit itu, dengan satu lampu boleh cerah seluruh dunia. Kalau tak ada lampu ni gelap kita. Tak nampak. Bulan pula, dengan sebab bulan lah kita tahu tarikh. Kalau tak ada bulan, tahu tak tarikh?
Berapa bulan? Tak ada. Ya tak? Kita tahu musim ni musim apa, bulan ni bulan apa, tak tahu. Disebabkan tak ada bulan. Apabila ada bulan, tahu semua. Sebab tu orang kafir tanya, wa yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka tanya kepada Nabi tentang bulan, anak bulan. Lalu Nabi jawab, apa ni? Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Dengan bulan ada qul hiya bulan adalah mawaqit. Semua boleh mawaqitu qul hiya qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mana waktu bagi manusia. Kan kita tahu. Waktu sekian, hari sekian, bulan sekian, ya tak? Disebab ada bulan. Itulah hikmah dia. Tapi jangan ada sembah bulan. Ini sebab bulan, sebab matahari. Dia kata sebab apa? Sebab matahari lah, bulan lah dapat manfaat kepada aku. Padahal tak. Yang memberi manfaat Allah. Bulan ni hanya menjalankan tugas sahaja. Ya tak? Baik, bintang. Tengok bintang, masya-Allah, malam-malam cahaya ni kan. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Kami hiaskan langit-langit ini dengan bintang-bintang, lampu-lampu ni, bintang ni lampu. Masya-Allah. Pun menjadi, kalau kita tengok tu sebagai dalil untuk atas kekuasaan Allah. Adanya Allah. Mana Allah menjadikan. Bila ada Allah, mana siapa yang menjadikan benda tu? Semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan semua. Tidak ada siapa yang mampu untuk menjadikan. Walaupun kita kata secara orang Jepun boleh buat kereta macam-macam, boleh buat bentuk macam-macam, tapi dia ambil besi dari mana? Kalau ahli sains dia buat kajian tentang pokok, tentang sebagainya tumbuhan, boleh cantum. Contoh sekarang tuan rumah kahwin tak? Bukan orangnya kahwin, pokok pun kahwin, kan? Kalau tak kahwin, hasil buah tak cantik. Tapi siapa yang menumbuhkan? Allah. Kalau tanah tu, siapa yang boleh jadikan tanah? Tak ada siapa yang boleh jadikan tanah. Tak ada siapa. Yang jadi kata baja di baja sana, semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada siapa. Semua hasil daripada kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan lain-lainnya. Tengoklah. Apatah lagi diri kita sendiri. Tengok diri kita sendiri. Fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, kenapa kamu tak fikir? Tengok diri kita. Kita boleh hidup, boleh berjalan, boleh makan sendiri. Siapa yang memberi hidayah tu, memberi ilham kepada kita untuk hari ni masak apa ya? Nasi Arab sedap kan, makan tahu sedap. Ambil tangan, suap dalam mulut, kunyah. Siapa yang memberi? Allah. Kalau Tuhan tak bagi, tengok nasi Arab, klik. Masa nak makan? Tak ada nafsu nak makan. Macam patung bunyi kan. Ada hidayah. Makan pula, kunyah mulut. Kan? Masuk dalam mulut. Siapa yang memesinkan? Ada maidahnya untuk mesin. Siapa yang menggerakkan? Jantung. Kalau jantung tak bergerak, tak berjalan enjin tu. Jalan tak? Agak-agak kalau jantung stop, jalan tak enjin kita? Mata kita tak berjalan, tangan kita tak boleh bergerak, kaki tak boleh gerak, mulut tak boleh cakap, hidung tak boleh bau, telinga tak boleh dengar, kulit tak boleh rasa. Kalau jantung tak bergerak, semua stop lagi. Betul tak? Ya tak? Betul. Siapa yang menggerakkan jantung tu? Jantung yang asli punya Tuhan bagi sejak semula masa kita lahir lagi. Kan, agak kalau Tuhan bagikan secara bateri macam ni. Kan? Nak habis bateri kena tukar lah, tengah-tengah makan, tukar habis bateri punya. Maknanya Tuhan bagi tu asli tu, kena jaga baik jantung kita. Rosaknya, sakitnya jantung, sakit semua. Ya tak? Disebabkan kita berlakunya kencing manis, darah tinggi, sakit buah pinggan, sakit lutut, semuanya daripada jantung. Sebab perjalanan darah, dia pump darah tu, Baik kalau kita banyakkan sikit, insya-Allah selamat. Tu hak zahir, hak dalam lagi lah tu. Disakitkan mata kita, suka benda buat tak baik,
Tangan kita suka buat benda tak baik, kaki kita suka, mulut kita suka cakap benda tak baik, mari pada hati juga. Tak? Waktu kalau baiknya hak ni, insya-Allah baik segala-galanya. Tu. Jadi kita tengok hati kita, diri kita. Ya Allah, kuasa Allah SWT. Tuhan bagikan kita dapat bernafas, masuk sedut kan. Keluar masuk boleh bergerak ke sana ke sini. Mata tu klik. Masa kita lahir dulu Tuhan tak bagi tak mata kita tak nampak lagi. 2-3 bulan baru nampak. Tuhan bagikan mata tu klik. Siapa yang Allah. Berita setara siapa yang boleh jadikan mati. Tak boleh nampak. Kalau jadi pun, kalau katalah operate, bedah, ambil mata orang letak tu, mata hak Tuhan juga. Hak Tuhan juga. Cuma dia buat usaha kajian ni sambung menyambung aje. Kan? Baiklah. Jadi mana cerita kata, tengok apa sahaja sekalipun, kena ingat menjadi dalil atas adanya Allah Subhanahu wa taala. Mana tidak ada sesuatu benda yang ada ini melainkan ada penciptanya. Itu kena faham. Barulah kita dapat tambah yakin, bertambah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan atas keesaannya, keesaan Allah. Demikian tu juga semua berlaku di atas muka bumi ini dengan aman, dengan bagusnya. Kerana musim ni musim buah durian, musim ni musim buah rambutan, musim ni musim buah macam-macam buah. Musim hujan, musim kemarau, macam-macam ada. Semuanya di atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhannya ramai dalam dunia ni, hancur lebur, bergaduh. Aku nak buat ni, kita kata aku nak buat, bergaduh pula kan. Macam rumah kita lah. Kalau ada rumah kita ada 2-3 orang pemerintah, agak-agak selamat rumah. Tak selamat tak? Semua kuasa veto belaka. Rasa-rasa puyuk terbang. Kalau ada kuasa veto belaka dalam rumah, semua puyuk terbang. Katil tilang semua terbang kat luar. Ya tak? Sebab tu kena ada kuasa veto seorang aje. Kan? Adalah suami. Baik. Jadi maknanya semua teratur, semuanya berjalan dengan baik itu sebenarnya kerana esanya Allah Subhanahu wa taala. Dan atas kuasanya, kuasa Allah. Tengok macam-macam benda yang berlaku atas muka bumi ini, ya tak? Semua kuasa Allah. Tuhan jadikan kita, Tuhan jadikan langit, Tuhan jadikan bintang, laut begitu luas, bumi begitu luas. Pokok-pokok tumbuhnya Tuhan jadikan, tumbuh-tumbuhkan, suburkan, turunnya hujan, kan? Semua itu kuasa Allah. Tak ada siapa yang boleh melawankan kuasa Allah. Waktu kita dapat buat macam ni, dapat pahala. Jadi setiap mata kita memandang, semuanya dapat pahala. Sebab tu kalau kita gunakan mata kita untuk benda kebaikan, dapat pahala juga. Sebab tu lah boleh kita pergi ke mana-mana pun, kita orang kata kembara. Ada? Kembara. Abang kembara apa? Bukan kembara kebubuhan saja ya. Kembara ibadah. Kita letak lagu kembara ibadah mana? Kita pergi melancong. Pergi tempat-tempat yang bersejarah. Afalam yasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Tengoklah contohlah di mana, di kalau orang mampu boleh pergilah tempat laut merah, laut mati, nampak? Tapi kalau semata-mata pergi saja, pergi melancong je, tak disunatkan sebab tempat laknat. Tetapi kalau kita tengok, senang nak tengok macam mana kuasa Allah, laknat Allah kepada orang ni, tengok betul-betul, nak tengok, menambahkan keyakinan kita. Tetap tengok di mana tempat Qarun yang tenggelamkan tasik tu, orang kafir cari dasar pun tak jumpa. Tak jumpa macam mana Qarun sampai kiamat kan? Qarun kan Tuhan tenggelamkan semua sekali dengan harta-harta dia sekali sampai kiamat, telankan bumi telankan dia sampai kiamat, sampai dasar sampai ke patak neraka. Orang kafir cari dasar tasik tu tak jumpa. Nak cari jumpa macam mana dasar bawah lagi bawah bumi yang ketujuh kan? Cari dasar air punca air sungai Nil pun tak jumpa lagi. Sebab air sungai Nil kan daripada surga.
Air Zam-Zam pun dari surga. Nak cari macam mana dasar dia? Nak cari dasar Sungai Kelang ada lah. Dari mana Sungai Kelang ni kan? Nak orang sampai ke dasar laut pun boleh sampai. Tapi kalau nak cari dasar tasik Qarun pun tak jumpa. Sebab apa? Inilah kalau kita tengok dapat menambahkan iman kepada kita. Nampak? Pergi pantai, pergi air terjun, jangan pergi semata-mata pergi je. Ini pergi ke KLCC tengok. Bukan tengok KLCC. Tengok butuh orang putih aja dapat dosa. Nampak? Pergi pantai, ambil teropong tengok, masya-Allah, besar-besar. Tu dosa. Mata gunakan tak boleh. Saya cerita kawan dia. Dia pergi dapat air terjun kat pantai, tepi pantai kat Pahang, satu tempat tu. Tak tahulah kan. Orang Melayu tak boleh masuk. Tak tahu nak pergi atau tidak, cerita je. Ada tak wallah lah kan. Orang Melayu tak boleh masuk. Orang kafir je masuk. Situ dia ada 3 peringkat. Satu peringkat habis dulu sebelah atas. Peringkat lagi bawah kan. Peringkat yang ada tinggal spin dia je. Dia pun nak tahu bukit. Dia tengok pakai teropong. Dah tak boleh masuk pasal dia nak tahu bukit. Nampak benda tu. Teropong tengok. Tahu hati. Dosa. Tak dapat balik. Tapi kalau pergi tengok alam kejadian Allah. Apa tu Tuhan suruh, Nabi suruh, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fil khaliq. Al-hadis. Ada sambung sikit lagi. Hendaklah kamu fikir tentang kejadian Allah, tapi jangan kamu fikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok, kita fikir, insya-Allah akan dapat menambahkan lagi keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah daripadanya lagi melihatkan Quran. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyina hifzan wa sayyidina al-malaikati min qarabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.